Kita akan bersama dalam satu segmen sesi wawancara yang begitu sinonim dengan bulan November. Apa tu ini? Iaitu Movember. November cukup sinonim. Apabila tadi berada di bulan November, kita akan bercerita mengenai dengan Movember, kempen meningkatkan kesedaran kesihatan kaum lelaki. Jadi alhamdulillah di studio hari ini kita cukup berbangga sekali, kita cukup berterima kasih, besar hati sebab di studio bukan hanya saya dan Hani, tapi kita juga ada narasumber yang akan sama-sama membincangkan mengenai dengan kempen Movember. Rasanya Hani ramai yang pernah mendengar Movember tapi kurang mengetahui apakah sebenarnya Movember dan apakah sebenarnya signifikannya kempen Movember ini. Inilah yang akan kita kupas nanti, yang akan Tani ceritakan. Semoga menambah pengetahuan kita ni bersama untuk hari ini. Tepat sekali. Mungkin ada yang mengetahui Movember sebagai salah satu di mana diadakan challenge untuk menyimpan jambang dan misai. Tetapi apakah di sebaliknya? Di sebaliknya adalah untuk meningkatkan kesedaran ketani mengenai dengan kesihatan lelaki. Bersama dengan kita, tetamu kita pada hari ini, Dr. Radin Mas Jeffrey Radin Mas Ismail, seorang konsultan perubatan pakar onkologi Pusat Kanser Brunei. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tuan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sihat. Kita pun sihat, Dr. Sehat, alhamdulillah. Sebenarnya kami cukup teruja sekali apabila mengetahui yang hari ini Doktor akan berbincang mengenai dengan Movember. Jadi pertama kali mengucapkan terima kasih kerana Doktor berkesudian menceriakan lagi rampai pagi hari ini. Diharapkan agar perkongsian tanya hari ini Doktor sampai mesej ini kepada orang ramai. Sama-sama. Dapat ini memberikan maklumat yang cukup penting sebenarnya mengenai dengan kesihatan kaum lelaki. Untuk soalan pembuka mukadimah kita ni hari ini, sesi wawancara, ingin saya ajukan pada Tuan Doktor, apakah sebenarnya yang perlu kita ketahui mengenai dengan Movember? Sesuatu yang sering kita dengar, kalau tadi ke kafe-kafe dan sebagainya, ada saja terlihat poster Movember dan sebagainya. Tapi adakah tadi faham apakah sebenarnya Movember ni? Silakan. Benar, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Rampai Pagi untuk menjemput kami untuk menyebarkan saranan-saranan kesihatan bulan November ni. Ini sebenarnya dimulakan di negara Australia tahun 2003 oleh rakan-rakan lelaki-lelaki dengan kawan-kawannya untuk mempertingkatkan kesedaran mengenai kanser prostat, kanser testis di kalangan kaum lelaki di sana. Alhamdulillah disebarkan, lepas tu diperluaskan dalam tahun-tahun yang kebelakang ini untuk mengecapi kesihatan yang keseluruhannya lah. Jadi kesihatan mental, kesihatan fizikal lah. Jadi yang pentingnya untuk para lelaki untuk mengetahui apa yang penting dalam kesihatan mereka. Yang kesihatan itu memang nombor satu. Kalau kita tidak sihat, kita susah membuat pekerjaan. Dan dalam masyarakat di mana-mana juga, tak kisah di negara mana pun, tak ikut bangsa, agama, lelaki itu mengalami stres untuk membiayai, mencari nafkah untuk keluarga, untuk menjadi penyara hidup keluarga lah. Jadi itu ada tekanan sosial jugalah. Jadi ada yang lelaki-lelaki ni selalu dikira dalam seharian kesihatan ni yang paling kurang. Padahal rezeki kesihatan yang paling penting. Kalau tanpa kesihatan kita tidak akan dapat membuat apa-apa. Jadi minda kena sihat dan kita punya jasmani pun sihat. Jadi yang empat yang kami selalu sarankan ialah menggunakan cara hidup yang sihat. Satu, pemakanan yang memadai. Ada caranya lah. Sekarang ada garis panduan dari MOH yang kita boleh download. Alhamdulillah. Dan membuat riadah, exercise, senaman yang selalunya berterusan, bukannya sekali-sekala saja. Kalau orang putih ni kata ada fat, kita mau kurangkan berat badan, jadi kita bersenam untuk 3 bulan. Atau cara makan yang lain. Ada setengah yang puasa untuk 3 hari, ada setengah tu intermittent fasting. Tapi yang problemnya sekarang ni, kami mahu kegiatan itu yang memadai, yang berterusan. Kalau dalam Islam tu ada istilah istiqamah lah, tapi dalam yang ni pun sama juga. Sebab kita ni badan tu menjadi amanah seseorang. Jadi if you take care of yourself, alhamdulillah insya-Allah penyakit tu akan hilang. Jadi Ibn Sina pernah beritahu gejala penyakit tu ada ia punya punca, faktornya.
dan pencegah tu lagi bagus daripada merawat. Jadi punca-puncanya di antaranya yang telah pun dikongsikan sebentar tadi adalah tekanan sosial, mungkin juga tekanan sosioekonomi dan gaya hidup dalam menjaga kesihatan setiap hari. Mungkin boleh ketahui apakah dia kanser-kanser yang sebenarnya menjadi risiko tinggi yang paling kerap bagi kaum lelaki ini? Dia bergantung pada umurnya lah. Tapi dibandingkan dengan negara lain di negara Asia Tenggara, senang saja. Kita bandingkan dengan negara Malaysia sebab sebelah saja kan. Di Malaysia seseorang lelaki itu hidup mungkin perata hidupnya 75 ke 76 tahun lah. Kemungkinan besar. Dalam hidup tu seorang tu mungkin ada 1 dalam 10 chance untuk mendapat kanser dalam hayatnya. Di Brunei berapa? 1 dalam 4. Masya Allah. Jadi tingginya lebih kerap daripada seseorang di Malaysia. Kenapa tu? Ada banyak sebabnya. Satunya adalah faktor umur, faktor gaya hidup di Brunei ini alhamdulillah mewah sudah, dan populasinya pun bertambah. Jadi kanser ni memang mengikut nombor. Kalau nombornya lagi tinggi memang ada kansernya memang bertambah. Jadi untuk lelaki-lelaki di negara Brunei Darussalam, kanser yang paling kerap adalah kanser kolorektal, usus besar, kanser pemakanan, saluran pemakanan. Yang kedua adalah kanser paru-paru. Lepas tu yang ketiga kanser prostat, ialah kelenjar di bawah di bawah pundi kencing. Kenapa kanser ni berlaku? Sebab kebanyakan masa adalah sebab faktor usia dan faktor cara hidup. Jadi pemakanan tu boleh mengurangkan risiko kanser usus. Daripada kanser paru-paru adalah tabiat merokok. Jadi di Brunei ni dalam masyarakat ada tinjauan menunjukkan bahawa kalau kaum wanita berokok tu 4% saja. Kalau lelaki-lelaki tu berapa bastos? 100 tolak 4 kah? Bukan. Tinggi jugalah 36. Itu pun walaupun ada kegiatan di Brunei untuk mengharamkan merokok tu, tapi masih lagi ramai yang merokok. Dan ada juga yang sekarang ni mencuba untuk menukar merokok jadi vape, tapi vape itu sebenarnya untuk menolong berhenti. Ini pun satu gejala yang susah kami menanganilah sebab walaupun ia boleh mengurangkan risiko kardiovaskular, risiko kanser, tapi ini tabiat yang kurang baik. Betul. Jadi disarankan lelaki-lelaki ini ingati bahawa kesihatan mereka penting, bukan saja masa. Dan satu alasan yang diorang selalu buat, laki-laki lah kalau jumpa dengan kami, tak ada masa doktor. Kami tak ada masa. Tapi memang apa-apa juga untuk kebaikan kita, kita mesti membuat masa. Kalau boleh tanyakan, seperti yang doktor kongsikan tadi, salah satu kanser yang paling tinggi di negara Brunei Darussalam ialah merupakan kanser kolon. Kalau tadi boleh berbincang mengenai dengan kanser kolon ni, doktor, mungkin ada yang bertanya mengenai dengan kanser kolon. Apa dia kanser kolon dan simptom-simptom ataupun tanda-tanda awal barangkali? Kanser kolon tu usus besar. Usus besar ni saluran pemakanan di hujung, dekat dengan dubur. Ia panjangnya 1.5 meter. Bayangkan tiap hari kita makan, jadi apa yang bagus akan dihadam perut, hati menolong, usus damit. Di tempat itulah kebanyakan yang bagus diserap dalam badan. Tapi yang kotoran tu dibuang arah usus besar. Jadi kalau tiap-tiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita makan kurang jaga, makan yang berproses, banyak sangat yang bersalai. Jadi bayangkan kotoran-kotoran akan menyebabkan permukaan saluran usus besar tu cacat dan mungkin mendapat kanser. Itu risikonya lah. Satu lagi adalah risiko umur. Jadi kanser usus besar ni selalu berlaku bagi kalangan masyarakat di mana-mana dunia antara 50-60 ke atas. Jadi alhamdulillah di negara Brunei Darussalam ada sudah saringan untuk kanser usus besar sejak tahun 2019. Malangnya sebab COVID-19 terdapat halangan lah, insya-Allah ia akan dimulakan balik . Ini penting ni, jadi siapa yang 50 tahun ke atas boleh menjalani saringan ni melalui KPKK. Kita boleh membuat pendaftaran melalui internet, dan apakah kesan-kesan yang mungkin kita mungkin kita ada gejala kanser. Nauzubillah, kalau cara pembuangan air basah kita tukar. Kalau selalunya dulu sekali hari mungkin tiba-tiba cair, maksudnya dah hilang. Ia berterusan jadi berbulan. Dan kedua ada perbezaan dalam tai najisnya. Kadang-kadang ada perdarahan, ada yang hitam,
Yang ketiga ada pesakit di perut tapi tidak hilang. Kenapa tu? Dan kesan yang lambat tu, minta maaf ialah kesan letih lusu dan berat badan menurun. Itu yang kami tidak mahu sebab punca kanser ni menyebabkan kematian adalah sebab kebanyakan pesakit datang lambat. Ya, kerana kadang-kadang mereka memikirkan kalau sakit perut ini mungkin gastrik. Tetapi rupanya ada sebenarnya simptom-simptom yang menunjukkan kanser kolorektal. Jadi itulah pentingnya kenapa harus diadakan ujian saringan. Seterusnya tadi doktor juga ada menekankan mengenai dengan tabiat merokok ini, di mana ianya akan meningkatkan satu risiko kanser paru-paru. Jadi mungkin boleh diketahui mengenai dengan kesan dan juga simptom kanser paru-paru ini. Di negara Brunei Darussalam, kanser paru-paru ini akan meningkat. Dan antara sebab utama kematian pesakit kanser. Walaupun bilangannya tidak ramai. Alhamdulillah negara Brunei Darussalam, alhamdulillah pengharaman merokok tu menolong banyak sebab dibandingkan dengan negara jiran, kanser paru-paru lagi banyak. Tapi masih lagi berlaku. Jadi di kalangan orang-orang penduduk Asia Tenggara ada kanser yang tidak disebabkan oleh merokok. Jadi ada program saringan yang dibuat oleh pihak swasta lah. Jikalau kita umur 40 ke atas, kalau kita membuat men's care screening, dia boleh membuat X-ray lepas tu melihat sama ada kesan apa-apa yang memusingkan. Kalau ditanya pasal apakah ciri-ciri orang yang mungkin ada kanser, mungkin ada apa-apa langsung, itu yang buat saringan. Kalau ada batuk yang tidak hilang, kalau batuknya mungkin berdarah, kalau ada sakit-sakit dada yang tidak hilang, pentingnya ia tidak hilang, berjumpa dengan doktor. Lepas tu kenapa tidak hilang? Sebab kebanyakan simptom-simptom ini memang berlaku sebab orang tu ada sakit apa? Sakit sesama. Itu paling common lah. Jadi kalau berjumpa dengan doktor, doktor akan melihat ada keperluannya untuk membuat saringan ke tidak. Jadi itu yang penting tu. Lepas tu seperti kanser kolorektal, kalau kanser tu dah bergerak tempat lain, adalah berat badan kurang, rasa letih lesu dan sebagainya lah. Daripada kanser paru-paru, Tani mungkin seterusnya boleh Tani teruskan bercerita mengenai dengan kanser prostat. Tapi doktor rasanya sebelum Tani bercerita mengenai kanser prostat, mungkin ada yang tertanya-tanya kepada doktor, terutamanya bagi yang menyaksikan kita ni hari ini, apakah prostat ini katanya? Mungkin kalau boleh diterangkan. Prostat ni adalah sebahagian daripada kemaluan jantina lelaki lah, diletak di bawah pundi kencing. Ia satu kelenjar yang menolong untuk proses pengaulan dengan antara jantina lah. Dengan masa prostat ni boleh bengkak. Kami namakan benign. Benign itu baguslah. Benign bukan kanser. Benign prostatic hyperplasia. Dan kebanyakan berlaku pada orang yang lakinya umurnya 60 ke atas, 65 ke atas. Selalunya lah. Tapi ada juga risiko dengan masa, dengan tuanya kan, prostat tu boleh menjadi kanser, setengah-setengah sel tu. Yang tu prostate cancer. Jadi yang ni selalu berlaku bagi orang-orang lelaki yang umurnya sudah matang, 65 ke atas. Dan kebanyakannya adalah faktor umur. Jadi kebanyakan orang-orang lelaki yang umur 80 ke atas ada kanser prostat tapi tidak menjadi masalah. Yang kami risau kalau kanser prostat tu agresif. Ini selalunya kalau lelaki-lelaki itu muda lagi, 50 ke atas, ada unsur keturunan. Dan sekarang ni kami sudah tahu kanser prostat itu ada berkaitan dengan kanser payudara, kanser ovari, ada berakar jin. Jadi kami kalau mengetahui dalam family seseorang tu ada kanser prostat atau kanser payudara, kami akan membuat kajian lah. Tapi yang ni cuma lebih kurang 5 ke 10% pesakit lah. Kebanyakannya faktor umur. Jadi yang ni untuk laki-laki yang sudah matang, apakah kesan-kesan yang mungkin kita ada kanser prostat? Jangan kita risau. Yang pentingnya kita tahu saja. Mungkin kerap kali berkamih malam-malam. Bila berkamih kencing tu ada masalah sakit. Mungkin ada darah. Jadi yang tu kalau kita ada simptom yang tu tidak ada hilang-hilang,
baik berjumpa dengan doktor. Doktor kita akan membuat analisa lah yang seterusnya. Jadi tadi mengenai dengan risiko dan juga tanda. Mungkin boleh diketahui lebih lanjut mengenai dengan tanda-tanda ini. Tanda-tanda seorang itu mendapat kanser prostat. Berdarah Ya. dalam air kamihnya, payah mengeluarkan air kencing sebab dia slow. Yang tu mungkin juga BPH, benign juga. Kerap kali kalau malam tu berkamih. Lepas tu kadang-kadang sakit. Sakit yang di bawah tu kita tahu sama ada daripada jangkitan kuman ke tidak. Jadi yang ni simptom-simptom yang selalu berlaku dengan BPH juga. Tapi kami kena tahu, jadi yang cara yang terbaik adalah sebenarnya membuat analisa, contoh mengambil biopsi lah. Namun kalau ada rawatannya bergantung kepada staging. Kalau tahap awal boleh kami membuat rawatan surgery atau radioterapi sebayangnya melihatlah keadaannya. Jadi untuk para laki-laki yang sudah berumur, ini memang antara gejala yang mungkin memberi kita warning sign. Apakah saya ni ada simptom kanser ke? Jadi baik berjumpa dengan doktor kalau simptomnya berterusan. Betul. Jadi mungkin kalau dapat reflect balik dengan perkongsian doktor tadi, simptom-simptom kanser prostat ni lebih kurang sama dengan BPH. Jadi ini juga mungkin salah satu penyebab barangkali kenapa Indah Hospital lebih awal katanya berumur memang sudah tua ni, memang berkamih malam-malam berkamih, jarang kalau berkamih itu pun sedikit-sedikit dan sebagainya. Tapi walau apapun sebenarnya yang dikongsikan tadi, kalau ia mengundang kerisauan pada kita ni ataupun simptom-simptom itu sama seperti yang dikongsikan oleh doktor, lebih baik berjumpa dengan pakar. Jadi pakar akan menentukan sama ada BPH sahaja ataupun kalau kanser pun dapat dilakukan treatment dengan lebih awal. Benar, doktor. Benar. Kalau next mungkin tadi boleh terus saja. Tadi sudah bercakap tadi doktor mengenai dengan kanser kolon, dengan kanser paru-paru, dengan kanser prostat, dan mungkin seterusnya kalau boleh ditanyakan mengenai dengan kanser testis. Kanser testis. Apa tu testis tu? Buah zakar kan? Jadi ini kes yang sensitif lagi lah. Sebab ia berkenaan dengan kemaluan lelaki-lelaki. Jadi kanser testis ni sebenarnya kebanyakan masa berlaku untuk para lelaki-lelaki yang muda sikit. Daripada umur remaja hingga ke umur 35 ke 40 lah. Jadi ini kalau kita lihat Movember di negara lain, dia akan meminta ahli-ahli atlet untuk menyebarkan kepentingan untuk cek diri sendiri. Jadi dalam poket saya ni ada contoh lah. Ini contoh sahaja. Jadi bayangkan, minta maaf, yang ni dua testis ni. Jadi yang ni sarungnya. Jadi kita jangan sejuk. Kalau sejuk susah. Panas sikit lepas shower, lepas tu kita peganglah. Kadang-kadang ada kekerasan. Kalau ada kekerasan, jumpa doktor dulu. Sebab bukannya semestinya setiap kekerasan tu berisiko untuk kanser. Kalau yang dah hilang, pergi jumpa lagi. Apa lagi? Kadang-kadang ada air. Kebetulan kadang-kadang ada biji-biji di tepi sana. Kenapa ni? Sebab yang tu mungkin daripada jangkitan kuman. Jadi yang penting ni, risikonya siapa yang dapat. Siapa-siapa boleh dapat sebenarnya. Kalau umurnya yang tua, tapi risiko yang paling tinggi kalau testisnya bila masa ia damage, masa ia umur 1 tahun ke bawah, ia dah menurun. Undescended testis. Lepas tu ada juga di kalangan keluarga, setengah-setengah keluarga itulah ada faktor keturunan. Tapi yang tu kurang sikit. Mungkin dalam 5% saja. Dan yang ni pun insya-Allah bagus. Sebab kalau kanser didapat awal, cuma rawatannya untuk berpotong saja, dan mungkin kalau risiko yang tinggi kami bagi kemoterapi, dan kes untuk rawatan berjaya sebuah 100% ni tinggi dibandingkan dengan kanser-kanser lain, insya-Allah. Jadi yang tu adalah kanser yang khusus untuk lelaki-lelaki lah, yang paling sensitif. Dan minta maaf saya menunjukkan dalam yang ni lah. Penting untuk semua kaum lelaki, tak kisah umurnya, untuk memaintainkan diri sendiri dari bab
kesihatan. Ya. Jadi apa yang kami selalu sarankan kalau berjumpa dengan pasien yang sudah mengalami perawatan kanser dan sekarang jadi cancer survivor, kami selalu sarankan pemakanan yang sihat. Satu. Dua, cara hidup yang sihat. Cara hidup yang sihat macam mana ni? Sekarang ada sudah garis panduan apa yang bagus untuk bersenam exercise dalam seminggu. Sekurang-kurangnya 2,5 ke 3 jam seminggu. Boleh dibahagi-bahagikan. Boleh sependek 15 minit satu session, kita bersenam mengikut daya upaya seseorang itulah. Jadi kalau orang tu ada sakit sendi, janganlah di banyak di berjalan yang menyebabkannya sakit. Faham? Jadi yang tu penting tu. Sebab kenapa? Kami mahu mengurangkan risiko penyakit lain macam penyakit kardiovaskular. Kita semua tahu sudah kan, tahun lepas kanser adalah sebab kedua paling banyak kematian. Yang pertama adalah kardiovaskular. Dan kebanyakan para pesakit yang sudah sembuh kanser, alhamdulillah kematiannya disebabkan oleh kardiovaskular. Jadi di negara Brunei ini minta maaf pemakanan kurang sihat. Jadi orangnya pun gebu sikit. Dan kadar obesiti di negara Brunei ini tinggi dibandingkan dengan negara lain. Jadi mungkin boleh diketengahkan juga ini. Ada yang mempunyai salah tanggapan kalau Movember ini mungkin sebab mengenai dengan lelaki sahaja. Jadi hanya lelaki yang harus tahu mengenai dengan risiko-risikonya dan juga sebarang ujian saringan yang diadakan. Namun sebenarnya ini adalah tanggungjawab petani bersama. Jadi mungkin doktor boleh memberikan pandangan doktor mengenai dengan peranan wanita dalam sama-sama mengetahui mengenai dengan kesedaran kesihatan sejagat kaum lelaki. Alhamdulillah, Puan Hanim, terima kasih mentanyakan soalan itu. Sebab dalam keluarga tu kita ada mak bapak, kita ada peradian lelaki perempuan, ada anak-anak semua. Jadi peranan wanita ni adalah untuk nagging, memperingatkan laki-laki apa yang penting. Sebab kalau saya tahu, saya ni bini-bini, lelaki saya ni bersinggup bah. Apa yang saya risau, umur 30 tahun masih lagi sibuk. 40 tahun, ya Allah. Kalau dia heart attack macam mana? Jadi kami sudah melihat banyak sudah kes macam dia. Memang kesianlah. Ada orang yang seminggu lepas bekerja, mencari nafkah, tiba-tiba sekarang sakit. Mungkin sakit stroke, mungkin sakit jantung, mungkin sakit kanser. Dan siapa yang mencari nafkah? Dalam setahun tu kehidupan tu berubah banyak. Jadi pentingnya kaum wanita itu penting untuk mengingatkan bukan saja laki-laki tapi diri sendiri jugalah. Jadi jangan kita memberi nasihat tanpa kita membuat. Jadi kalau dua orang tu laki bini tu merokok, jaranglah tu. Jadi dua-dua kenalah mau berhenti sama-sama. Itu penting tu. Kalau bersenam, darling, esok minum pagi lepas sembahyang nak pergi exercise, boleh jom. Jadi itu baguslah sebab mengeratkan hubungan dan ya bagus untuk minda. Ini yang susah ni minda sekarang ni. Di dunia ni semua orang maunya cepat. Saya mau cepat kaya, saya mau cepat lawa, cepat pandai, cepat kurus, semualah. Jadi problem dengan yang cara hidup macam ni, susah mendapat keamanan tenteram. Jadi apa yang saya selalu sarankan pada pesakit kami lah, kalau dia datang mari saya kata, kita berapa berat badannya 89. Apa kita mahu buat sekarang ni? Bila jumpa dalam 6 bulan kita punya berat badan berapa? Ada yang sama macam itulah. Dia kata 50. Itu banyak sangat. Saya beritahulah 85, kurang sikit. Kita tanamkan saham, kita usaha untuk 5-10 tahun dari sekarang, bukannya untuk 3 bulan. Itu yang senang tu. Kalau kita istiqamah dalam sesuatu kan, insya-Allah kita akan lagi sihat. Dan kalau kita sihat, insya-Allah kita punya risiko untuk non-communicable diseases kurang banyak, insya-Allah. Doktor, seperti yang dapat kita saksikan, ada penonton mungkin dapat saksikan sebentar lagi di studio juga sebenarnya terdapat banner dan posters di sini. Mungkin kalau dapat diterangkan di antara poster-poster yang doktor bawa bersama doktor di Rampai Pagi hari ini akan ditayangkan sekarang di kaca TV. Yang ini doktor? Yang ini adalah infografi untuk kanser testis lah. Yang ini adalah informasi mengenai
kekerapannya lihatlah 15 ke 35 tahun tadi saya beritahu, lepas tu tanda tandanya yang akan kita nampak sebentar lagi lah. Jadi yang ni sensitif sikit lah kalau saya beritahu, sama juga macam kanser prostat tadi. Sakit bila kami sakit, ada bengkaknya di arah testis. Jadi bukan semua tu adalah kanser. Betul. Jadi baik berjumpa dengan doktor lah. Banyak di kalangan kaum lelaki ada jangkitan kuman. Saya senang saja. Saya punya contoh ni sakit gigi. Kalau kita sakit gigi, apa je kita buat? Kita anda mahu tahu. Bila sakit lebih sikit, makan Panadol. Bila Panadol dah cukup, baru nak jumpa dentist. Lepas tu nak jumpa dentist, nak hari tu juga. Payah. Jadi itu konsepnya lah. Baik pergi awal-awal, mengurangkan kerisauan di arah minda lah. Ya. Jadi bukan semua simptom-simptom yang beritahu adalah kanser. Lebih baik bercheck up kalau simptomnya berterusan. Seterusnya kita ni ada satu banner mengenai dengan kanser prostat. Jadi apakah risiko? Itu yang seperti yang dimaklumkan tadi, 65 ke atas lelaki-lelaki. Dan simptom-simptom yang seperti yang saya beritahu tadi, kekerapan berkamih, kamihnya slow, lembab, ada pendarahan ke tidak. Jadi itu yang kami sarankan lah. Kalau ada kerisauan, baik berjumpa dengan doktor kita untuk tahu menahu sama ada simptomnya merisaukan ke tidak. Kalau perlu, boleh di-refer ke arah pakar untuk seterusnya lah. Jadi kadar genetik seperti yang beritahu tadi ada berhubungan dengan BRCA testing. Baik, yang pertama kali yang kita kongsikan sebentar tadi adalah mengenai dengan kanser kolorektal, dan di sini juga terdapat satu banner yang dapat memberikan informasi kepada orang ramai mengenai dengan kanser kolorektal ini, dan anda boleh saksikan ianya adalah penyebab kedua kematian yang disebabkan oleh kanser di negara Brunei Darussalam. Jadi di sini juga ada dikongsikan juga pelbagai fakta-fakta mengenai dengan kanser kolorektal dan juga informasi yang patut kita tahu mengenai dengan ujian saringan kanser kolorektal yang terdapat di negara kita, di negara Brunei Darussalam. Jadi yang paling penting di sana seperti yang akan tertera sebentar lagi di kaca TV Auda, di banner ini juga ada disertakan jangan tunggu ada tanda atau gejala, tetapi terus saja berjumpa dengan pakar apabila memeriksa badan kita ni ataupun rasanya kurang selesa, kurang nyaman dan sebagainya. Jangan delay, berjumpatlah dengan pakar untuk rawatan ataupun pemeriksaan selanjutnya. Tetapi apa yang penting, prevention is better than cure. Jadi haruslah kita ni mengamalkan gaya hidup sihat dari segi pemakanan dan juga dalam tabiat kita ni di keseharian kita ni. Kalau boleh kita ni kurangkan ataupun hindari daripada perkara yang mendatangkan mudarat kepada kita ni. Betul. Soalan tak akhir barangkali doktor. Rasanya rampai pagi banyak disaksikan oleh bukan hanya kaum lelaki tapi kaum wanita pun ramai menyaksikan rampai pagi hari ini. Mungkin ada yang mengetahui saudara ataupun mungkin suami dan sebagainya mempunyai simptom-simptom yang tertentu, tapi apabila disuruh ke hospital indah mau. Payahkan disuruh. Seperti yang doktor kongsikan tadi, sibuknya dah ada masa ngambil anak sekolah, ngantar anak sekolah, kadang bertahan di hospital, payah kita ni. Jadi apa yang doktor rasa yang boleh disampaikan kepada lelaki di luar sana dan juga khususnya kepada kaum wanita dalam cara untuk orang prihatin, sama-sama mendorong, mensokong suami ini ataupun adik-beradik lelaki ataupun bapa diorang untuk pergi ke hospital. Jangan di-delay. Ini soalan yang sensitif. Sebab apa cara yang terbaik ya. Jadi peringatan untuk saya lah, untuk diri saya lah. Kalau saya tidak menjaga makanan saya, berat badan saya naik. Kalau saya tidak bersenam, sama juga merasa mengalih semua. Jadi amanah kesihatan tu penting tu untuk setiap orang tu. Itu yang penting tu. Dan bila kita sebagai suami atau isteri kan sama-samalah berkongsi kan, mengingati jangan kita nagih banyak sangat. Yang paling bagusnya membuat nasihat dan mengajak kepada yang terbaik. Kalau mahu berjumpa dengan doktor,
beritahu saja. Call pergi hari apa. Kalau bekerja tu mengambil masa daripada kerja untuk bercek. Jadi itu yang kita. Dan kalau seseorang tu pergi ke klinik, baik berjumpa dengan ada orang kaum family-nya lah, menolong-mendorong. Ya, jadi ini bukan saja untuk berjumpa dengan doktor sekali. Ini untuk semua hidup. Ya. Ini penting ni. Itu sajalah yang saya boleh nasihatkan. Dan seterusnya mengenai dengan bagaimana caranya untuk melayari, untuk mengetahui dengan lebih lanjut risiko-risiko dan juga ujian saringan yang terdapat dari PJSC. Ada. Silakan doktor, rasa yang akan dikongsikan sekarang. Yang ini adalah layaran laman PPKK yang kita boleh mengambil dari komputer atau phone. Jadi alhamdulillah sekarang ni ada 4 jenis NCD yang disaring. Yang satu tu kardiovaskular, yang dibulatkan yang tu kanser usus besar lah sebab kali lelaki-lelaki. Yang dua lagi tu kaum wanita lah. Jadi boleh kita klik dan kita akan mendapat FAQ. Kita boleh baca dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, alhamdulillah. Dan jikalau ada persoalan apa-apa, kalau FAQ tak dapat, kita risau, ada juga dapat membuat pendaftaran melalui itu, dan insya-Allah kita akan dipanggil. Adakah rawatan apa yang ni free ya? Mungkin ada basic payment lah, tapi yang tu bergantung pada MOH lah, insya-Allah. Yang ni semua sebenarnya percuma sebenarnya. Jadi itu adalah mengenai dengan program pemeriksaan kesihatan kebangsaan untuk mengesan jika sekiranya terdapat sebarang risiko ataupun simptom. Jadi anda boleh saja melayari www.ppkk.gov.pn sebentar tadi. Baik, kita telah pun berada di hujung rancangan dan hujung wawancara kita ni bersama dengan tetamu kita ni pada hari ini, bersama dengan Dr. Radin Mas Jeffrey Radin Mas Ismail, konsultan perubatan pakar onkologi Pusat Kanser Brunei. Telah pun kita mengetahui mengenai dengan November, bulan kesedaran kesihatan sejagat untuk kaum lelaki. Jadi kami daripada Rampai Pagi ucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sama-sama berkesudian menambah ilmu pengetahuan kita ni bersama hari ini, Dr. Dan bercerita mengenai November dan juga kesedaran kesihatan lelaki. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.